Alhamdulillah kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Anda semua yang dalam perjalanan pergi kerja rasa dah sampai office dah tu, dah tengah duduk dekat tempat kerja dah tu, insya-Allah buat kerja elok sambil-sambil dengar apa yang kita nak bawakan pagi ini, moga-moga memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anda semua. Okey, baik. Baik Syahrir, nak tahu tak siapa pencuri yang terjahat? Alamak. Tak tahu susah soalan ni. Pencuri yang orang kata paling teruklah adalah orang yang mencuri dalam solat. Jadi maksudnya dia tak rukuk dengan sempurna, dia tak sujud dengan sempurna, dia tak faham. Dia hanya solat fizikal dia tapi jasad dia hati dia tak sampai tu. Saya rasa tertampar sekejap. Tak nasihat kepada diri saya juga. Jadi hari ini kita nak bersama-sama dengan tetamu khas kita hari ini untuk membincangkan bagaimana untuk kita memperindahkan lagi solat kita, menyempurnakan lagi solat kita, bagaimana sebenarnya untuk mencapai khusyuk tu. Jadi bersama tetamu kita di studio sekarang adalah Ustaz Haji Syafiq Zulkifli yang merupakan pengarah program Check-in Masjid, dan juga kita ada Encik Fazlullah Muhammad Yusof yang merupakan Setiausaha Masjid Batu Rawang, dan juga Ustaz Muhammad Taha. Yang ustaz-ustaz semua ni, semua ustaz. Semua tengok wajah lain dia punya nur di wajah moga-moga tersebar luas kepada kita juga hari ni. Moga dapat tu nur-nur kat kita ni juga. Okey, baik. Idea kepada check-in masjid ni, Ustaz Syafiq dulu lah ya. Check-in masjid menarik juga, check-in masjid Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Syahrir dan juga Balkis. Juga terima kasih kepada RTM kerana menjemput kami. Sebenarnya program check-in masjid ni cetusan awal ni bila kita fikir orang selalu generasi hari ni kan, bila kita tadi sebut TN50, orang ada gadget, orang ada aplikasi masing-masing. Boleh nak check in di kedai makan, pergi shopping mall, check in, tapi mungkin kita terlupa untuk check in di masjid. Masjid kita ada kadang-kadang orang suka check in Masjidil Haram. Kan? Jadi ini juga pendekatan yang kami bawakan. Program Check-in Masjid ni kita nak mendedahkan peluang kepada orang ramai untuk berhimpun. Pasal kita tahu perkataan masjid ni pun maksud dia untuk tempat bersujud. Jadi apa kata kita mengambil peluang dengan wujudnya program Check-in Masjid, berkumpul di masjid dengan pengisian-pengisian yang kita akan adakan, dan untuk khusus untuk program kali ini kita akan adakan dengan tema solat. Dan beberapa siri program Check-in Masjid ni kita akan ikut tema masing-masing lah. Mungkin untuk permulaan bagi tahun 2017 ini kita akan adakan tema solat, dan kita akan pilihlah tema-tema yang bersesuaian mengikut musim dan kalender, mungkin takwim Islam, takwim Hijri dan sebagainya. Haji, check-in ni dah kali ke berapa dah? Ini bukan pertama Ini kali yang kedua. Ini kali kedua. Ini kali kedua. Kalau sebelum ini kita adakan di Masjid Taman Tun Dr. Ismail, Masjid Al-Taqwa, TTDI, dengan tema yang sama, solat juga. Dan ini kali kedua kita bawa tema yang sama tentang solat, dan kita tahu solat merupakan perkara yang utama dan merupakan rukun Islam yang kedua. Dan mengapa istimewanya, kita akan bahaskan melalui buku Mudahnya Solat, tulisan yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Taha Hassan sendiri. Dan inilah kandungan yang akan dibincang dalam program Check-in Masjid itu sendiri. Alhamdulillah. Jadi yang pertama di TTDI tahun lepas, solat juga, tahun ni pun solat juga di Masjid Batu 16 Rawang. Ya, betul. Okey, baik. Kita ada Setiausaha Masjid Batu 16 Rawang, Ustaz Fazlullah. Kita cerita sikit di Masjid Batu 16 sendiri. Kita tahu selain daripada program check-in yang akan datang nanti esok, sebelum ini pun masjid sebagai rumah Allah akan sentiasa ada aktiviti di Masjid Batu 16 sendiri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Masjid Batu 16 ni asalnya nama dia adalah Masjid Al-Ihsaniyah. So 2015 bila Sultan Selangor rasmi, dia pakai Masjid Batu 16 Rawang. Okey. Jadi program ni sangat baik dan kita bersetuju. Sebab solat ni yang penting. Jadi mula-mula kita cerita ni mencuri dalam solat. So kita tak nak dia mencuri. So kita pun berpendapat elok kita buat program ini supaya solat kita sempurna. Maknanya kita upgradekan solat kita dan kita berbesar hati menjadikan masjid kami ini sebagai tempatnya. Berkasih mengajar. Bukan sekadar ini saja, insya-Allah kita memang ada program-program dakwah sepanjang bulan dan sepanjang tahun yang kita sudah rancangkan, insya-Allah. Okey, baik. Jadi Ustaz Muhammad Taha yang merupakan penulis buku ni kan, sama kan? Sama buku dia. Mudahnya Solat. Jadi Ustaz merupakan antara guest untuk program Check-in Masjid nanti, akan beri ceramah. Betul. Jadi apa antara isi kandungan yang akan Ustaz sampaikan esok? Sebenarnya dasar ataupun asas kepada pembentangan seminar solat nanti, insya-Allah
saya petik daripada satu konsep daripada ungkapan Imam Malik radhiyallahu anhu dalam kitab Hasyiah Al-Imam Al-Adawi, iaitu syarah kitab Zurqani mazhab Malik. Imam Malik ada menyatakan bahawa, ni asas saya ambil pada konsep ni, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Siapa yang belajar ilmu fiqh tapi tak belajar ilmu tasawuf, maka orang ni fasik. Fasik ni orang yang suka banyak buat dosa. Dia tahu hukum hakam tapi fiqh dia tak ada, tasawuf tak ada. Tapi orang ni dia dah tinggalkan satu akhlak. Dia cakap lagi, waman tasawwafa, siapa yang belajar ilmu tasawuf wala yatafaqqaha dan tidak belajar ilmu fiqh, maka orang ni tazandab, orang ni zindik. Zindik ni orang yang seperti munafik macam tu, ya, cakap tentang Islam, tentang agama, hukum hakam, tapi tak tahu apa sebenarnya. Dikata lagi, waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaq, siapa yang menghimpunkan ilmu tasawuf dan fiqh tadi, maka orang inilah yang hidup sebenarnya berdasarkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas dasar inilah kita nak gabungkan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf dalam seminar solat tu nanti. Sebab biasanya orang fikir atau orang ajar dia fiqh hukum hakam saja. Betul. Tahu solat. Tapi apakah hakikat solat ni sebenarnya? Ya. Kenapa kena angkat tangan? Kenapa kena takbir? Kenapa tahiyat tunjuk jari begitu dan sebagainya? Itu asasnya. Okey. Kalau saya tengok tentatifnya pun lebih kepada ceramah lah yang akan disampaikan nanti. Ada juga Ustaz Said Muhammad Nur Hisham Tuan Padang ini di sebelah petang. Petang nanti. Petang esok. Program dari pagi sehingga lewat petang jam 4 petang, di mana 3 orang tetamu sebenarnya yang akan bersama dalam program ini nanti. Yang pertama Ustaz Taha sendiri yang akan bahaskan tentang pengisian mudahnya solat. Kemudian di sebelah petang Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padang. Dan istimewanya Ustaz Taha juga akan memberikan ijazah sanad. Kalau kita biasa ijazah sanad. Itu untuk ijazah sanad tu kalau kita untuk ada beberapa lah hadis, antaranya kita ada hadis musalsal berkenaan dengan kan kita kalau lepas solat kita akan menyapu dahi kan. Adakah jadi hadis tersebut sandarannya akan dikongsikan oleh ustaz. Dari mana sandaran yang kita lakukan dari mana perbuatan bersumberkan tersebut. Selama ni kita solat ada ke sandarannya? Atau semata-mata solat? Atau semata solat. Sebab tu saya cakap awal tadi tu, mesti ada kait dengan tasawufnya dengan fiqahnya. Adakah kita sapu muka dahi selama ni kita solat, ada sandaran ke? Semua tu akan terjawab nanti di kursus atau seminar tu nanti. Ada sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sandaran ni semua. Okey, Ustaz Syafiq, selalu masjid ni kan kita tengok kurangnya orang muda. Jadi selaku pengarah program sebegini, macam mana Ustaz Syafiq tengok apa sebenarnya magnet yang boleh dilakukan untuk tarik lagi orang muda datang mengimarahkan masjid ni? Okey, ni sebenarnya bila kita lihat ramai orang kata generasi hari ini suka nak datang masjid kan, apa agaknya faktor dia kan. Tapi bila kita buat program check-in masjid ni, antara misi dan visi kehadapan kita, kita nampak perkataan check-in ni sesuai kerana orang suka pergi travel. Jadi ada juga bila ada travel, check-in hotel, check-in ke lapangan terbang dan sebagainya. Jadi peluang juga kita nanti dalam program check-in masjid ni kita nak mungkin kita nak bersama-sama ajak orang muda, mungkin siapa yang pergi program check-in masjid ni, kita akan bagi peluang mungkin satu masa dia akan pergi check-in ke masjid-masjid di luar negara. Dia akan melihat sendiri. Jadi ini kita nak bawa nanti untuk siri-siri akan datang. Jadi dengan tema-tema begini kita nak menarik orang muda dengan gaya-gaya teknik-teknik seperti inilah. Jadi boleh kebara ke masjid luar negara ke, mungkin kita ada perancangan, insya-Allah kalau tak ada arah melintang mungkin kita akan ke Masjidil Haram, jadi check in di Masjidil Haram pula. Antara kita ni siap beli globe ni, tanda negara mana pergi, cuba tukar mindset masjid mana yang kita pergi pula. Ustaz, di Masjid Batu 16 sendiri sekarang ni persiapan macam mana? Semua esok pagi dah nak start dah ni kan? InsyaAllah selepas Jumaat ni kita akan buat persiapan lah, dan pihak Green Dome pun akan datang sebelum dan selepas Jumaat ni. Masjid tu boleh memuatkan berapa ramai? Bila dah secara langsung ni ramai pula mari ni. Boleh memuatkan dalam
2,000 orang. 2,000 orang. Satu-satu masa lah. InsyaAllah, insyaAllah. Tapi kalau saya tengok dia punya poster ni, dia kata segera daftar. Maksudnya daftar ni dapat apa ke, ataupun kalau tak daftar tak datang ke, macam mana? Kena daftar kerana dengan pendaftaran kita nak pastikan setiap orang akan dapat sanad, setiap orang akan dapat buku. Kalau tak nanti takut tak cukup pula kan. Jadi kena daftarlah. Makan pun disediakan. Kat mana nak disediakan. daftar ni Ustaz? Daftar boleh terus WhatsApp Nombor saja. okey. Nombor 012 734 3471. Okey. Itu je. Okey. 012 734 3471. Saya elok-eloknya datang selepas subuh kat sana lah. Lagi elok sebab pukul 9 start dah. Ya. Tapi sebelum Jumaat ni kita ada kat kaunter pendaftaran. So bolehlah datang segera. Walk in lah. Walk in saja. Masjid Batu 16 Rawang ni secara khususnya lokasi Landmark dia kita kena Kampung Melayu Batu 16 Rawang. So- masuk ke dalam insya-Allah jumpa. Batu 16 Rawang. Kalau GPS tu ada lah nama. InsyaAllah ada. InsyaAllah. Baik. Baiklah. InsyaAllah kita doakan supaya program tuan-tuan dan puan semua berjalan lancar. Esok jam 8.30 pagi pendaftaran sehingga 4 petang. 4 petang ke? Betul, Sampai, 4 petang. Asar sekali lah. Asar. Sampai ke lepas asar lagi. Okey, insyaAllah. Baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Semuanya.